Suri sedang menyerap di atas tilam sambil kakinya berayun ke atas. Majalah dibelik-belik tanpa minat. Model-model yang sedang memperagakan fashion terkini dipandang dengan sekilas lalu. Perhatiannya tertumpu pada perbualan telefon dengan sahabat karibnya Adelia. Mereka berdua merupakan rakan sekelas dan sebilik asrama di universiti. Sejak hari pertama menjejakkan kaki ke kampus tersebut, dua sekawan ini sudah menjadi seperti berlangkas. Pada waktu cuti pun mereka banyak menghabiskan masa bersama. Mak kau tak marah ke kau gayut malam-malam buta ni? Adelia bertanya. Relax lah, mak dengan ayah aku dah tidur, ujar Suri. Kenapa kau tanya macam tu? Tak adalah, family kau kan Islamik. Anak dorang je macam terkejal sikit. Adelia mengilai. Bodoh lah kau ni, tak payah mengilai boleh tak? Kau pun sama terkejal sebab berkawan dengan aku. Mereka berdua mengilai bersama. Suri? Suara Ibu Suri sayup kedengaran dari luar bilik. Suri tengah cakap dalam telefon, Bu. Cakap dengan siapa dalam telefon tu sampai mengilai-ngilai dah lah tengah malam buta ni? Jangan bising sangat, ayah kau nak tidur tu. Ibunya melangkah kembali ke bilik tidur. Mak kau panggil ke? Dia tanya apa pasal aku gelak kuat-kuat tadi. Kau lah ni punca. Mereka ketawa sekali lagi, tetapi kali ini lebih senyap. Suri menutup mulut dengan tangannya. Weh, kau dengan Mamat Meskom tu apa cerita weh? Adelia dengan serta-merta mengorek rahsia. Alah kau ni, spoil mood betul lah. Kita orang keluar sekali je, tak ada apa-apa pun. Suri berbohong. Hilang senyuman di bibirnya. Jauh di sudut hati, dia sebenarnya merindukan jejaka yang baru dikenalinya beberapa minggu sebelum cuti pertengahan semester. Pada masa yang sama, dia juga sangat berdendam dengan Daniel. Selepas date mereka yang pertama, Daniel langsung tidak menghubungi Suri lagi. Mesej dan panggilan telefon Suri juga tidak dibalas. Dia juga geram dengan dirinya sendiri kerana mudah termakan kata-kata manis jejaka tersebut. Mana-mana perempuan pun akan cair dengan wajah tampan dan tutur kata manis Daniel. Weh, tukar topik lain lah. Menyampah aku dengan dia. Suri memberontak. Yelah. Aku tak tanya dah pasal dia. Kau buat apa je tu? Buat apa lagi? Tengah siapkan assignment essay ni lah. Suri menoleh ke laptop yang berada di atas meja belajarnya. Muka surat perisian words yang sudah ditype separuh terpampang di skrin. Aduh, aku tak start lagi doh. Kau dah sampai mana? Tak sampai separuh pun lagi. Adalah dalam 102 perkataan macam tu. Suri menutup majalah dan bangkit dari katil. Spring tilam usangnya berkeriut dengan kuat. Langkahnya laju bergerak ke pintu bilik. Suis lampu ditekan. Hanya ada sedikit cahaya malap dari skrin laptop menerangi katilnya. Suri berpaling semula dan hampir menjerit melihat sekujur tubuh berbalut kain putih di atas tilamnya. Jantungnya bagai dicengkam tangan sejuk. Dia beristighfar panjang dan tertawa sendirian. Hatinya menyumpah seranah bantal peluk bersarung warna krim kesayangannya itu. Apa pasal kau ni? Adelia bertanya. Tak ada apalah. Aku terkejut tadi tengok bantal peluk aku atas katil. Aku baru tutup lampu bilik ni. Suri duduk di meja belajarnya. Gelabah siap kau ni. Apa pasal kau terkejut? Kau ingat pocong Adelia mengusik. Diamlah bodoh. Terlupa gila mulut kau. Suri menghidupkan lampu meja yang berada di sebelah laptop. Mejanya berselerak dengan kertas nota dan buku rujukan. Matanya melilau mencari wayar charger telefon. Laci meja ditarik. Tiba-tiba, Suri termenung sebentar memandang sebotol ubat tidur yang bergolek di dalamnya. Dia hampir terlupa tentang ubat tersebut. Darahnya berderau. Wajah Daniel muncul kembali dalam kotak fikiran Suri. Woi, pekak ke? Adelia mengejutkan Suri dari lamunannya. Hah? Aku tanya kau nak tidur dah ke? Belum lagi lah. Aku nak sambung esei ni. Kau nak buat sekali tak? Boleh kita bincang. Alah, kau ni nak buat kerja pula. Let lu, cuci panjang lagi ni. Aku tak ada idea lagi ni doh. Bukan tak ada idea. Kau malas sebenarnya kan?
balas Suri. Esok-esok lah aku buat. Aku nak tidur dah ni. Nanti dah siap esok kau email lah kat aku nak tengok. Bodoh, janganlah tiru, kantoi nanti. Aku tak tirulah, nak tengok ayat kau macam mana. Samalah tu bongok. Esok jangan lupa email aku. Aku nak tidur dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Panggilan dimatikan. Suri menyorok botol ubat tidur jauh ke dalam laci dan mengeluarkan segulung wayar caja. Telefonnya yang sedang dicas diletakkan di sebelah laptop. Terdetik di hatinya untuk menghantar mesej kepada Daniel, namun dibatalkan saja niatnya. Suri mengeluh panjang sebelum menumpukan perhatian pada kertas-kertas notanya. Sedang dia khusyuk membaca, telinga Suri tertangkap bunyi kriut spring tilam. Dia menoleh ke belakang. Katilnya malap diterangi cahaya skrin laptop dan lampu meja. Anak-anak patung porselin yang disusun dalam rak di sebelah katilnya merenung Suri dengan mata yang tidak bernyawa. Suri menelan Ailio sebelum berpaling semula. Jari jemari Suri mula mengetik papan kekunci. Beberapa saat kemudian, dia mula mendapat momentum dan menaip dengan pantas persis setiausaha pejabat. Tumpuannya sekali lagi terganggu dengan bunyi kriut spring tilam. Kali ini lebih jelas kedengaran. Jari jemarinya kaku. Mata Suri membuntang luas. Skrin laptop ditenung sambil mulutnya menggelabah, membaca surah-surah yang dia tahu dengan tunggang terbalik. Suri akhirnya memberanikan diri untuk menoleh ke kanan. Dia hanya mengintai ke belakang dengan ekor matanya sahaja. Ada orang berbaring di atas katilnya. Hati Suri berbisik. Lututnya menggeletar. Kemudian, kedengaran seperti ada orang berjalan ke arahnya. Bunyi tapak kaki kedengaran sangat jelas di telinga Suri. Makin lama makin dekat. Seluruh tubuhnya menggigil. Peluh sujud lejun di dahi dan belakangnya. Dengan ekor matanya, Suri perasan satu lembaga putih sedang menghampiri dari belakang bahu kiri. Tubuh susuk itu bergoyang-goyang sebelum berhenti betul-betul di sebelah bahu Suri. Dari sudut tersebut, dia boleh nampak rambut lembaga itu panjang mengurai hingga ke pinggang. Bahagian atas tubuhnya masih bergoyang-goyang. Setelah diamati betul-betul, Suri dapati lembaga tersebut rupanya sedang mendodoikan bayi dalam dakapan. Suara bayi menangis mulai kedengaran dengan sayup-sayup. Namun suara tersebut seolah-olah bergema di dalam kepala Suri, bukan dari luar. Dia buntu. Ayat-ayat suci yang selalu dibacanya satu pun tak dapat diingati. Tiba-tiba, dengan sepantas kilat, lembaga tersebut tunduk ke depan dan menyuakan mukanya rapat ke muka Suri. Dengan bantuan cahaya lampu meja, dia dapat lihat dengan jelas permukaan muka lembaga itu bersih licin. Bulu kening, mata, mulut dan lubang hidung langsung tidak kelihatan. Bayi yang digendong pula pucat seperti sudah tidak bernyawa dan seluruh tubuh kecilnya berlendir dan berlumuran darah. Tali pusatnya masih berlingkar-lingkar. Suri menjerit dengan sekuat hati. Adrenalin yang dipam masuk ke pembuluh darah membolehkan dia bingkas dari kerusi dan terus memecut keluar dari bilik. Ibu! Ibu! Tolong Suri, Ibu! 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 Dia mengetuk-ngetuk pintu bilik ibu bapanya. Apa yang terpekik-pekik tu? Ibunya menjerit dari tingkat bawah. Ibu dekat mana? Dia bergegas dengan terkocoh-kocoh dan hampir tersungkur. Mujur Suri dapat mengimbangi tubuhnya dengan berpaut pada jeriji tangga. Ibu kat dapur ni ha? Ibunya menyahut. Suri terus menuju ke dapur. Langkahnya terhenti tak kala terpandang ibunya yang sedang duduk membelakangkannya di meja makan. Ibu? Ibu buat apa kat sini? Ibunya tidak menjawab. Tubuhnya bergoncang-goncang sama seperti lembaga tadi. Dah. Tidur sayang. Jangan nangis lagi. Nanti bila sayang dah besar, jangan jadi macam mama Jadi orang berguna sikit. Jaga maruah diri tu tahu. Ibunya bersuara. Lutut Suri lembik, berubah menjadi jeli
Dia terduduk. Bahagian abdomennya tiba-tiba pedih mencucuk seperti dirodok pisau. Suara bayi menangis bergema lagi dalam kepalanya. Fikiran Suri semakin kusut. "Suri, apa yang bising-bising ni?" Suara ibunya terpekik dari tangga. Suri tidak mampu berpaling ke arah ibunya. Matanya melekat pada lembaga putih tidak bermuka yang secara tiba-tiba sudah berdiri rapat dengannya. Muka mereka hanya terpisah beberapa inci sahaja. Bau hanya darah dan daging busuk menerobos masuk ke rongga hidung. Abdomen Suri semakin pedih. Ada sesuatu yang panas dan melekit mengalir turun ke peha dan betisnya. Lembaga tersebut menyua mayat bayi yang berlumuran darah ke mukanya. Suri menjerit sekuat hati hingga hampir pecah anak tekak. Dengan perlahan-lahan, muka licin lembaga tersebut berubah menjadi mukanya sendiri. Kembarnya yang sedang mengukir sebuah senyuman sinis merupakan imej terakhir yang dia nampak sebelum dunianya menjadi gelap. "Astaghfirullahalazim. Suri, kenapa ni?" Ibunya meluru mendapatkan Suri. Ayahnya menyusul dari belakang. "Ya Allah bang, anak kita berdarah ni bang." Ibu Suri semakin panik. Dia merangkul kepala anak perempuannya dalam riba. Dia luka ke?" Pak Mail memeriksa kaki dan betis Suri. Dia mengucap panjang apabila menyedari kecederaan sebenar anaknya itu. "Ya Allah, anak kita keguguran ni, Nur." Pak Mail seperti tidak percaya. Air matanya bergenang. "Ya Allah, Suri, apa kau dah buat ni nak?" Makcik Nur menjerit. Dia hampa, sedih dan panik. Terlalu bercelaru perasaannya sekarang. "Ibu, ayah, maafkan Suri." Suara Suri lemah dan tersekat-sekat. Pak Mail dengan segera menghubungi ambulans. Makcik Nur tidak berhenti meraung-raung sambil mengusap kepala Suri dalam pangkuan ribanya. Mata anak perempuannya sudah tertutup rapat.